Okey, baik tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada pagi ini, alhamdulillah, saya ingin bercerita sedikit, membincangkan berkenaan dengan cukai perniagaan bagi kategori syarikat lah, iaitu borang C. So, mana-mana yang baru sahaja join kita, saya mohon untuk kita sama-sama share, sama-sama kongsikan. Mungkin ada sedikit topik yang ingin kita kongsikan bersama-sama pada pagi ini berkenaan dengan cukai syarikat. So, terima kasih kepada yang join kita punya live pada pagi ini, dan saya harap tuan-tuan bolehlah bersama-sama kita tekan share, kita sebarkan di wall masing-masing ke di grup-grup yang berkenaan. Mungkin dengan info-info yang ingin saya kongsikan pada pagi ini dapat membantu tuan-tuan bagaimana kita nak handle cukai syarikat kita ni. So, mana-mana owner business ataupun pengarah syarikat ataupun pemegang saham yang dah ada syarikat tapi mungkin tak pernah lagi untuk membuat pembayaran cukai, ataupun ini baru first time, ataupun mungkin dia baru saja daftar syarikat dia, so dia tak tahu apa yang perlu dia buat dulu untuk sebagai pembayar cukai lah untuk bahagian syarikat lah. Okay? So pada pagi ini saya akan ceritakan sedikit bagaimana sesebuah syarikat ini untuk membuat ataupun melaporkan dia punya cukai pada setiap tahun. Okey, untuk syarikat dia berbeza dengan individu lah. Banyak perbezaan yang ada antara syarikat dan juga individu, dan cuma cara untuk pembayaran tu sama je lah. Maknanya boleh melalui e-filing ataupun secara manual. Okey, yang mana syarikat yang ingin membuat ataupun menyatakan melaporkan dia punya cukai pendapatan dia, yang pertama sekali dia perlulah ada syarikat. Itu syarat utama lah. So kalau dia tak ada syarikat tapi dia nak laporkan cukai syarikat dia, memang tak boleh lah. Okay? Yang kedua, dia perlu ada audited report ataupun audited financial statement, maknanya laporan kewangan yang telah diaudit. Sebab apa? Untuk pengiraan cukai syarikat ini kita akan kira berpandukan penyata kewangan yang telah diaudit. So mana-mana syarikat yang belum lagi membuat penyata kewangan yang beraudit, maka dia perlu lakukan laporan tersebut sebelum dia melaporkan cukai dia. Okey, so ada setengah orang dia tak tahu bilakah waktu yang sesuai yang perlu dia membuat submission untuk cukai. So untuk syarikat ni dia agak berbeza sedikit dengan individu. Yang ni untuk syarikat ni dia perlulah, ataupun syarikat perlulah melaporkan cukai ini dalam tempoh 6 bulan setelah tempoh kewangan berakhir. Maknanya kalau tuan-tuan punya financial year tuan-tuan adalah pada Disember, maka 6 bulan selepas tarikh kewangan berakhir itu adalah tempoh yang perlu tuan-tuan membuat menghantar cukai tuan-tuan kepada pihak LHDN. Okey, so mana-mana syarikat yang belum lagi membuat audited financial statement tu perlulah melakukan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan lah. So jangan kita, sebab tu kita di MCR ni amat menitik beratkan prosedur dan juga jangka masa yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. So kalaulah dah cukup sahaja tempoh kewangan tuan-tuan berakhir, maka tuan-tuan boleh refer terus dengan tuan-tuan punya auditor, ataupun tuan-tuan mungkin bagi company secretary handlekan untuk menentukan auditor tuan-tuan. So kena make sure selepas habis tempoh berakhir kewangan tu, kalau contoh kalau Disember, maka masuk saja bulan Januari tu dah boleh start dah untuk kita buat management account dulu. Sebab untuk prepare management account ni pun dia dah ambil masa yang agak lama juga. Lagi-lagi kalau syarikat tu mempunyai kuantiti ataupun kapasiti syarikat yang agak besar, so dia akan ambil masa. Selepas settle saja accounting, barulah kita akan buat kepada proses seterusnya, iaitu proses audit, pengauditan penyata kewangan. So untuk audit report ni pun, untuk prepare pun juga ambil masa yang agak lama, bergantung kepada condition syarikat tuan-tuan. Dan setelah selesai sahaja
audit report tu dikeluarkan, barulah kita boleh membuat kiraan cukai berpandukan dengan audit report yang telah syarikat sediakanlah. Okey. So untuk syarikat yang baru sahaja beroperasi ataupun baru sahaja ditubuhkan, financial statement tuan-tuan ataupun financial year tuan-tuan ni boleh tuan-tuan setkan dalam tempoh masa ataupun sediakan dalam tempoh masa 18 bulan daripada tarikh ditubuhkan. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan baru tubuhkan saja pada 1 Julai hari tu, baru je keluar sijil borang section 17 tu, baru keluar date dia 1 Julai. Maka hari terakhir tuan-tuan yang boleh tuan-tuan sediakan laporan itu adalah 18 bulan selepas 1 Julai, iaitu dalam mungkin dalam Disember lah, Disember 2021. Dia ada masa 18 bulan ataupun Januari 2021. Itu adalah tarikh terakhir untuk kita menyediakan laporan kewangan. Dan setelah kita setkan kita punya tarikh kewangan kita berakhir ni, maka kita ada tempoh 6 bulan lagi untuk kita melaporkan cukai pendapatan syarikat kita. Okey, untuk cukai pendapatan syarikat ni mungkin ramai yang agak confused lah kan, sebab kita akan kira dalam masa setahun sekali kan. Bila kita kira setahun sekali, so mungkin cukai yang dikenakan tu agak tinggi. So perlukah kita bayar cukai itu sekaligus ataupun macam mana kita nak buat kan? Adakah ansuran, kita boleh buat ansuran? Okey, untuk makluman, untuk syarikat ni memang ada satu skim ansuran, iaitu di bawah CP204 lah. Yang CP204 ni dia ada beberapa kriteria yang tuan-tuan boleh tengok, boleh rujuk balik, sama ada bilakah waktu yang sesuai ataupun bilakah masa yang perlu kita submit untuk CP204 ni lah. Okey, untuk syarikat ataupun perkongsian liability terhad, badan amanah dan juga koperasi yang belum lagi memulakan operasi, dia tak perlu mengemukakan borang CP204 ni, iaitu untuk ansuran ni lah. Kita perlu submit CP204 ni setiap bulan. Tapi mana yang belum beroperasi lagi, maka tak perlu untuk kita menghantar borang CP204 ini. So untuk syarikat yang dah beroperasi, anggaran cukai hendaklah dibayar secara ansuran yang sama banyak mulai bulan kedua bagi tempoh asas bagi suatu tahun taksiran. Okey, andai kata tuan-tuan punya tahun pertama tuan-tuan ni adalah pada tahun 2020 ni, maknanya ujung nanti baru untuk taksiran 2020, 2021 baru kita akan buat submission. So start daripada bulan kedua tu, daripada tahun taksiran, contoh kalau 2021 punya taksiran, Februari tu kita dah start menghantar borang CP204 tu. Cara dia adalah dengan kita menganggarkan dalam tahun tersebut berapa banyak cukai yang perlu kita bayar. Okey, so kalau andai kata kita anggarkan kita punya cukai ni adalah dalam 12,000, maka dalam 12,000 ni kita akan bahagikan dengan bulan dalam cukai tahun taksiran tersebut, iaitu dalam sebanyak 12 bulan. So kita bahagikan, bermakna setiap bulan CP204 tuan-tuan ni tuan-tuan perlu bayar sebanyak 1,000 lah, mengikut anggaran tuan-tuan yang telah tuan-tuan tetapkan lah. Okey, bagi syarikat yang baru sahaja beroperasi, maknanya baru sahaja incorp, bayaran ansuran ini akan bermula pada bulan ke-6 dalam tempoh asas sesuatu tahun taksiran, misalnya pada bulan ke-6 selepas syarikat memulakan perniagaan. Okey, mana-mana sahaja yang baru beroperasi, macam tadi, kalau kita dah beroperasi, start bulan kedua kita dah perlu bayar, dah perlu submit kita punya CP204. Tapi mana sahaja yang baru sahaja beroperasi, bulan ke-6 tu baru kita perlu hantar, kita kemukakan kita punya CP204 kepada pihak LHDN lah. Okey, untuk syarikat yang hendak membayar cukai ni, dia perlu membayar cukai taksiran anggaran dia ni pada selewat-lewatnya pada hari ke-15 pada setiap bulan. So kalau setiap 15 hari bulan tu, the maximum time untuk kita submit CP204 ini kepada LHDN. So kena make sure kita anggarkan setiap bulan tu berapa banyak, dan kita hantar sebelum 15 hari bulan pada setiap bulan lah. Okay. So untuk bayaran baki cukai ni,
apabila kita dah tahu, contohlah dah settle 1 tahun ni, kita dah tahu berapa cukai yang perlu kita bayar pada tahun tersebut, dan juga dengan cukai yang kita anggarkan pada tahun lepas tu, kan kita dah anggarkan setiap bulan tu. So baki cukai tu kita perlu bayar selewat-lewatnya adalah pada hari terakhir 7 bulan selepas tarikh penutupan akaun. Maknanya ada masa lagi. Selepas contoh kalau tahun ni tuan-tuan dah buat anggaran, dah hantar CP204 setiap bulan. So kita tahun depan tu kita nak declare yang tahun taksiran 2020 ni punya. So bila kita dah dapat dah amount, kita dah dapat buat audit report, kita dah kira cukai. So perbezaan cukai tu tuan-tuan ada masa, dalam masa tempoh 7 bulan daripada tarikh kewangan tuan-tuan berakhir lah. Tu selewat-lewatnya 7 bulan lah. So kalau lambat, memang akan ada beberapa denda ataupun kompan yang akan dikenakan oleh pihak LHDN. So bila nak buat pembayaran baki daripada perbezaan cukai sebenar dengan cukai anggaran tu, tuan-tuan kena hantar sekali dengan borang C lah. Perlu bayar sekali dengan borang C. So ini merupakan beberapa denda yang akan dikenakan jika cukai kita. Yang pertama, kalau kita gagal membuat bayaran ansuran bulanan sepenuhnya dalam tempoh yang ditetapkan, bayaran ansuran bulanan yang tidak dijelaskan akan dinaikkan sebanyak 10% tanpa sebarang notis diperlukan oleh pihak LHDN. Yang ni kena faham, kalau kita dah submit kita punya CP204 tu, tapi kalau kita tak buat bayaran, so denda sebanyak 10% akan dikenakan tanpa notis. Maknanya secara automatik akan dikenakan denda sebanyak 10%. Dan kedua, jika perbezaan cukai pendapatan yang kita anggarkan, cukai pendapatan syarikat yang kita anggarkan ini dengan cukai sebenar berbeza melebihi 30%, maka sebanyak 10% daripada perbezaan itu akan dikenakan denda. So kita kena pastikan cukai yang kita taksirkan ini, cukai yang kita anggarkan ini mestilah bawah dalam lingkungan 30% perbezaan dia dengan angka cukai sebenar yang akan kita perlu bayar kepada pihak LHDN. So ini memerlukan kepakaran lah, memerlukan kepakaran dan pengiraan anggaran yang betul-betul tepat supaya kita tidak dikenakan denda tambahan oleh pihak LHDN. So kita kat sini, pihak LHDN sebenarnya dia tak nak kita anggarkan sesuka hati kita tanpa asas yang betul-betul kuat. So kalau kita rasa cukai kita mungkin pendapatan bisnes kita ini boleh pergi sebanyak sekian-sekian, so kita boleh anggarkan pada bulan-bulan itu berapa banyak cukai yang perlu kita bayarkan dengan cara kita anggarkan tahun tersebut berapa banyak, kita bahagikan dengan 12, dan setiap bulan kita akan bayar amount itu sebagai cukai anggaran kita untuk kita mengurangkan beban. Bila cukup saja tempoh yang perlu kita submit cukai sebenar tu, kita dah boleh bayar dengan amount yang lebih kecil lah, sebab kita dah bayar bulan-bulan kan. So bila dah masuk je tempoh waktu sebenar untuk kita laporkan cukai kita, so kita hanya membuat pembayaran pada bakinya sahaja. Dan baki ini macam saya cakap tadi, kita perlu bayar dalam tempoh 7 bulan dari tarikh kewangan kita berakhir. Dan jika kita gagal untuk membayar, so denda sebanyak 10% akan dikenakan ke atas syarikat disebabkan lewat untuk menjelaskan baki yang telah dikira. So untuk anggaran CP204 ini dengan cukai sebenar, tuan-tuan perlu make sure, perlu ini kat sini saya nak tekankan, perlu make sure yang anggaran yang kita buat ni, yang kita laporkan kepada pihak LHDN ni, perlulah perbezaan dia dalam lingkungan 30% saja, 30% ke bawah. Kalau lebih, sebanyak 10% denda akan dikenakan ke atas perbezaan di antara actual dan juga estimation kita tadi. So kalau tak nak bayar cukai yang agak tinggi, tambah pula dengan denda, so kita kena anggarkan dengan sebenar lah. Dan jangan risau, untuk CP204 ni kita boleh pindah lah. Kalau kita rasa pada bulan depan mungkin kita nak go lebih besar, kita nak buat marketing kau-kau, kita nak ada dapat projek yang mungkin lebih besar, so kita boleh pindah kita punya CP204 tu lah. So bila kita pindah tu, kita kena pastikan lah
Dalam lingkungan-lingkungan tu juga kita punya cukai yang sebenar tu tak lari. Okey. So untuk dari segi penalti pula, jika jika baki cukai tidak dibayar pada tarikh ditetapkan, penalti sebanyak 10% akan dikenakan. Jika amount cukai dan penalti masih tidak dibayar selepas 60 hari dari tarikh yang ditetapkan, penalti tambahan sebanyak 5% akan dikenakan ke atas baki cukai dan penalti yang tidak dibayar. So kat sini dia dah lah kena cukai sebab lambat bayar. Lepas tu kita tak dapat bayar dalam tempoh 60 hari selepas tarikh yang ditetapkan. So 5% lagi. 5% lagi denda ataupun penalti yang kita perlu bayar ke atas baki cukai yang belum dijelaskan lagi tu. So kalau tak nak pertambahan amount yang perlu dibayar, so kita kena faham, kita kena tahu berapakah bilakah masa yang perlu kita buat pengiraan, bilakah waktu yang perlu kita buat submission, berapakah amount yang perlu kita bayar. Kita kena refer dengan pihak-pihak yang berkepakaran lah. So mana-mana yang mungkin tak faham lagi ataupun tak jelas, boleh refer pada kita di pihak MCR Management, atau kita ada kita punya pakar-pakar berkenaan dengan cukai, account, tax dan juga bahagian sekretarial lah. So kita boleh bantu tuan-tuan mana-mana yang masih belum lagi membuat pembayaran cukai ataupun tak faham, dia tak kenal siapa yang boleh dibantu untuk membuat pembayaran cukai ni, bolehlah komen ataupun WhatsApp kita di bawah. Okay? So untuk cukai ni memang terlalu banyak denda dan juga penalti. So inilah kadang-kadang boleh membuatkan seseorang itu ataupun sesebuah syarikat tu jatuh boom freeze ataupun bankrupt. Disebabkan benda-benda ni dah tak bayar, kena lagi. Tak submit CP204, tak submit anggaran kita, ada denda dia. Kalau dah bayar tapi ada baki lagi, mungkin tak dijelaskan, lewat daripada tarikh ni, ada lagi denda. So yang ni tuan-tuan kalau tak nak duit dikeluarkan habis dekat situ saja, so kena make sure lah amount yang kita hantar, amount cukai yang kita bayar ni, kita bayar pada waktu yang telah ditetapkan. Okey, dari segi rayuan ke atas penalti pula, rayuan bertulis dalam tempoh 30 hari dari tarikh notis taksiran dikeluarkan perlu dikemukakan kepada cawangan berkenaan jika syarikat tidak bersetuju dengan terhadap penalti lewat bayar yang dikenakan. So syarikat perlu menjelaskan tanggungan cukai walaupun rayuan telah dibuat. Okey, andai kata kalau tuan-tuan dah kena denda, dah kena penalti oleh pihak LHDN, so nak buat rayuan. So rayuan bertulis ni boleh dikemukakan lah dan dihantar kepada pihak LHDN. So yang ni walaupun kita buat rayuan, tapi ni rayuan on penalti sajalah. Rayuan ke atas penalti yang telah dikenakan. Tuan-tuan boleh buat rayuan mungkin nak dikurangkan ke, ataupun nak buat secara ansuran ke, itu bergantung pada macam mana keadaan kita. Tetapi amount cukai masih lagi perlu kita bayar. Dia berbeza dengan cukai penalti yang kita telah dah kena ke atas syarikat. So untuk penalti saja yang kita boleh buat rayuan untuk mengurangkan ke ataupun macam mana, bergantung pada budi bicara pegawai dan juga pihak LHDN lah. Okey, untuk kaedah pembayaran ni dia ada beberapa cara yang kita boleh buat pembayaran cukai syarikat kita ni. Yang pertama, yang paling famous, yang biasa orang buat daripada dulu lagi adalah bayar di kaunter lah, di kaunter LHDN. So kat mana, boleh pergi saja mana-mana cawangan LHDN yang berdekatan dengan tuan-tuan, dan boleh buat bayaran di kaunter-kaunter LHDN yang berdekatan lah. Ataupun cara yang kedua, mungkin kita boleh buat bayaran secara pos. Yang ni kena buat cek ataupun draft bank berpalang dan dibayar kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri. Ataupun yang ketiga ni, kita boleh buat bayaran di bank. So boleh juga buat bayaran di cawangan-cawangan bank, CIMB ke, Maybank ke, RHB ke, mana-mana saja. Dan kena isi slip bayaran CP207 lah sebagai panduan untuk mengisi bank in slip. So yang ni tuan-tuan boleh refer dengan CP207, kena hantar sekali itu untuk pembayaran di bank lah. Dan manakala kita boleh buat secara online untuk baki cukai ataupun bayaran ansuran CP204 ni, boleh dilakukan secara terus menggunakan perkhidmatan perbankan internet lah. Itu lagi mudah, lagi sangat mudah. Tengah tidur ke, tengah baring atas katil ke, tengah duduk kat kursi pun kita dah boleh membuat pembayaran cukai ni ke pihak LHDN.
Okey. So kalau anda kata kalau tuan-tuan ada syarikat tapi tuan-tuan ada di luar negara, tak agak susah nak buat online banking ke pelbagai. So cara yang seterusnya boleh membuat pindahan wang dari luar negara ini melalui telegraphic transfer TT lah, interbank transfer, giro, electronic fund transfer EFT. Yang ni pun cara-cara yang boleh tuan-tuan boleh buat untuk membuat pembayaran cukai ni. Okey, untuk memohon bayaran baki cukai secara ansuran ni, sekiranya sehingga tarikh akhir bayaran bagi sesuatu tahunan taksiran, syarikat masih gagal menyelesaikan cukai yang sepatutnya dibayar bagi tempoh yang berkenaan, syarikat bolehlah memohon untuk membuat bayaran ansuran baki cukai. So yang ni pun kita boleh memohon untuk pihak LHDN pertimbangkan untuk kita membayar ansuran secara ansuran untuk bayaran baki cukai. Mungkin kita tak mampu, kita salah anggar, dah kena bayar fee, kena bayar lewat lagi, charge lewat, kemudian kena penalti pula atas lewat. So terlalu banyak amount yang perlu kita nak bayar. So tuan-tuan boleh memohon untuk membuat membayar baki cukai itu secara ansuran di pihak LHDN lah. Okey, untuk dari segi tax rate untuk syarikat ni pula dia berbeza lah. Dia berbeza dengan individu, yang mana untuk syarikat ni kita akan tengok dia melalui amount paid up capital dia. Berapakah modal berbayar dia pada sebuah syarikat tu. Jika modal berbayar adalah kurang daripada kurang daripada 2.5 juta, maknanya kalau modal berbayar kita, paid up capital kita rendah, kurang daripada 2.5 juta, maka ada dua lantai dia lah, berapa rate dia yang akan berubah. So untuk 500,000 yang pertama, untuk tahun taksiran 2019 ni sebanyak 17% lah. Tapi kalau lebih daripada 500,000 untuk modal syarikat berbayar yang kurang daripada 2.5 juta ini, 24% pula selepas tu. So kalau mana-mana syarikat yang modal berbayar dia kurang daripada 2.4 juta, so untuk 500,000 yang pertama ini sebanyak 17%. Dan 500,000 yang seterusnya, maknanya selepas itu sebanyak 24% lah. Dan jika syarikat tuan-tuan punya paid up capital ni lebih daripada 2.5 juta, kadar tetap akan dikenakan sebanyak 24%. So yang ni dia bergantung kepada paid up capital kita. Kita tengok dulu dekat syarikat kita, berapakah paid up capital kita yang kita register di SSM. Kalau kita bawah daripada 2.4 dan juga kita punya cukai kita ataupun kita punya kadar kita adalah 500,000 yang ke bawah, so sebanyak 17% sahaja kadar cukai yang perlu kita bayar. Kalau lebih daripada 500,000, maka 24% kadar cukai yang ditetapkan oleh LHDN. Dan dia berbeza dengan tahun-tahun yang tahun-tahun sebelum dia lah. Bergantung pada LHDN lah, berapa banyak cukai yang dikenakan. Macam untuk tahun 2017 ni, untuk syarikat yang capital dia tak lebih daripada 2.5 juta, untuk 500,000 yang pertama ni 18%. Tapi untuk yang seterusnya 24%. So kebiasaannya paling tinggi pun dalam rekod boleh jadi dalam 27%. Macam kita tengok pada tahun 2007 tu, kalau lebih daripada 500,000, 27% kadar cukai yang ditetapkan. Tapi yang untuk 2019 ini, yang tuan-tuan perlu tahu, yang kita kena buat pada tahun ni, pada tahun lepas, yang perlu submit pada tahun ni, untuk modal yang kurang daripada 2.5 juta, untuk 500,000 yang pertama sebanyak 17% dan yang seterusnya 24%. Tapi kalau lebih daripada 2.5 juta, kita punya paid up capital, kadar dia tetap iaitu 24%. Okey, so mana-mana yang syarikat yang belum lagi ataupun tak faham ataupun kurang faham apakah yang perlu dilakukan, bilakah waktu yang perlu dia submit cukai dia, adakah skim ansuran ni perlu dia buat, saya dah terangkan tadi dan saya akan recap balik. Jika tuan-tuan tak kisahlah sama ada syarikat ke
ataupun koperasi ke, ataupun partnership ke, okey, yang mana yang menggunakan borang C tu yang belum lagi beroperasi, maka tak perlu untuk kita mengemukakan borang CP204 ni. CP204 ni adalah skim ansuran tadilah. Okey, so mana-mana syarikat yang baru sahaja ditubuhkan ataupun baru sahaja beroperasi, bayaran ansuran ni perlu dibuat pada bulan ke-6 daripada tempoh asas untuk tahun syarikat tu. So contoh kalau macam tuan-tuan dah beroperasi, so untuk bulan ke-6 dia kita dah boleh mengemukakan CP204. Tapi kalau macam yang dah sebelum ni pun dah pernah buat, so bulan kedua tu dah memang perlu kita submit kita punya borang cukai lah, CP204 tu untuk anggaran. Dan kita perlu faham lagi, kita perlu tahu jika kita anggarkan cukai kita ini lebih, perbezaan dia tu banyak lebih daripada 30%, maka denda dan juga penalti akan dikenakan. So sebanyak 10% lah daripada perbezaan 30% antara cukai sebenar dan juga cukai anggaran yang telah kita buat tu akan dikenakan sebanyak 10% daripada perbezaan tu. So itu denda tambahan ataupun charge tambahan yang kita perlu elakkan lah. So untuk CP204 ni, cara macam mana kita nak buat, kita boleh anggarkan pada tahun tersebut, pada tahun taksiran tu, berapa banyak cukai yang perlu kita bayar, dan kita bahagi saja dengan berapa bulan yang dalam tempoh tu lah. Contoh kalau tahun pertama tu mungkin tak cukup 12 bulan kan, mungkin 6 bulan saja ataupun mungkin 12 bulan. So total tempoh taksiran tu tuan-tuan boleh bahagikan dengan berapa tempoh taksiran tuan-tuan. So dapat amount 1 bulan, so itulah amount yang perlu kita bayar kepada pihak SDN. Bila kita nak bayar tu, kita kemukakan sekali dengan CP204. Dan jika perbezaan di antara anggaran kita dan juga amount cukai sebenar yang kita perlu bayar ke LHDN, so lebih daripada 30% lah. Kalau kurang tak apa, tak ada masalah, atau tuan tak perlu risau lah, sebab nama pun anggaran. Tapi kalau anggaran kita ni melampau-lampau, terlalu rendah ataupun terlalu tinggi juga, agak bahaya, kerana jika lebih pada 30%, denda akan dikenakan sebanyak 10% berpandukan dengan perbezaan tadi tu. Berapakah perbezaan di antara cukai sebenar dan juga cukai anggaran yang telah tuan-tuan kemukakan lah. Okey. So mana-mana sahaja yang pembayaran baki yang masih belum dijelaskan tu, contoh kalau kita dah buat ansuran bayar, setiap bulan kita dah bayar, sampailah tahun yang sepatutnya kita perlu kemukakan borang C kita tu, kita nak submit borang C tu, so baki daripada jumlah cukai yang perlu kita bayar tu, kita kena langsaikan, kita kena selesaikan dalam masa tempoh 7 bulan daripada tarikh berakhir kewangan tuan-tuan. Kalau tarikh berakhir kewangan tu adalah pada bulan Jun, maka bulan 1 tu adalah tarikh terakhir kita lah. Tarikh terakhir untuk kita membayar baki cukai yang perlu kita jelaskan. Jika didapati tidak juga menjelaskan, kenaikan 10% akan dikenakan. Denda sebanyak 10% akan dikenakan kepada syarikat di atas perbezaan baki yang belum dijelaskan lagi. Itulah. Okey, saya rasa pagi ini sahaja perkara yang ingin saya kongsikan dulu, sebab mungkin masa pun tak cukup, dan kita jangan risau, kita akan sentiasa live kita pada hari-hari, dan saya akan menceritakan atau akan discuss dengan tuan-tuan, akan bercerita dengan tuan-tuan berkenaan dengan cukai, akaun, tax, mungkin kalau ada yang berminat dengan yayasan, ya, dengan penubuhan syarikat yang baru, ataupun nak daftar MOF ke CIDB, kita akan kongsikanlah beberapa info-info yang mungkin tuan-tuan perlu sebelum tuan-tuan nak apply lah. Okey, dan jika ada apa-apa soalan, tuan-tuan boleh WhatsApp di link yang telah kita sediakan di bawah, ataupun komen di bawah, boleh DM ataupun boleh tekan saja di Facebook Live kita, boleh DM terus, boleh tanya. Jika berminat ataupun ada apa-apa soalan, tuan-tuan boleh tanya dan saya akan bantu tuan-tuan lah. Lagi-lagi kalau untuk
berkenaan dengan cukai ni, tempoh ni pun kita kena sedia maklum lah bila nak kena bayar, audit report dah buat belum, kan, accounting dah buat ke belum. Sebab sebelum nak bayar cukai ni, perkara yang pertama kita perlu buat adalah kita kena sediakan dulu laporan keuangan kita. Dan kalau dah disediakan, tuan-tuan kena buat audited lah, kena buat audit atas laporan keuangan tu. Sebab hanya laporan keuangan yang telah diaudit saja akan layak untuk dikira berapakah cukai yang perlu kita bayar. So saya rasa itu sahaja perkara yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan. So ada masa lagi, pada esok hari mungkin kita akan berjumpa lagi di live yang seterusnya dengan topik-topik yang mungkin agak menarik lagi. Nanti saya akan terangkan apakah perkara yang tuan-tuan perlu tahu lagi-lagi berkenaan dengan cukai ni kan. So kita akan discuss lagi lah dalam masa yang akan datang. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak pada mana-mana yang join live kita pada pagi ini, dan kita mungkin insya-Allah akan jumpa di live yang akan datang. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.